ayat 47 hingga 48 surah Asy-Syu'ara. Mereka berkata, yakni tukang-tukang sihir Fir'aun yang telah diperalatkan oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa AS. Maka setelah mana mereka berlawan dengan Nabi Musa AS, mereka pun kalah. Setelah mereka kalah, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. Ya Allah, teranglah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ayat 47 hingga 48 surah Asy-Syu'ara. Mereka berkata, yakni tukang-tukang sihir Fir'aun yang telah diperalatkan oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa AS. Maka setelah mana mereka berlawan dengan Nabi Musa AS, mereka pun kalah. Setelah mereka kalah, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Siapakah itu Tuhan sekalian alam? Rabbi Musa wa Harun. Tuhan kepada Musa dan Harun. Ayat ini nak menerangkan kepada kita bahawa tukang sihir Fir'aun akhirnya beriman kepada Nabi Musa AS dan mereka datang ke pangkuan Tauhid. Ayat ini nak menerangkan kepada kita bahawa mereka walaupun secara zahirnya, secara formal berlawan dengan Nabi Musa AS, tetapi secara indirect, secara yang tidak formal, secara senyap-senyap, mereka belajar, mereka memerhatikan, mereka merenung, mereka mengkaji ajaran Nabi Musa AS, lalu mereka sampai kepada Tauhid. Fir'aun tak sampai kepada Tauhid. Kenapa mereka sampai kepada Tauhid? Fir'aun tidak sampai kepada Tauhid untuk menunjukkan ada perbezaan antara Fir'aun dengan mereka. Fir'aun yang berada pada level ilmu peringkat pertama. Fir'aun berlawan dengan Nabi Musa AS. Bila dia kalah dalam perlawanan, dia suruh tukang sihirnya lawan pula Nabi Musa, meneruskan perjalanan dia. Maknanya tukang sihir ini mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada Fir'aun. Tetapi tukang sihir ini tunduk kepada Fir'aun. Tukang sihir lebih banyak ilmu.
Tapi mereka tunduk kepada Fir'aun. Kenapa? Kerana Fir'aun itu mempunyai kekuasaan. Tukang sihir ni tidak ada kekuasaan. Kekuasaan benda lain. Ilmu satu perkara yang lain. Walaupun tukang sihir ini tidak mempunyai kekuasaan sebagaimana Fir'aun, tukang sihir atas ilmu yang dia miliki, dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Fir'aun seolah-olahnya nak ayat kisah ini nak menggambarkan kepada kita, Fir'aun berada pada ilmu level pertama. Tukang sihir ini berada ilmu pada level yang kedua. Level yang lebih tinggi daripada level pertama. Ulama membuat nama ilmu Fir'aun sebagai ilmu yang berada di dalam wilayah akal. Nama dia alam syahadah. Ilmu dia nama dia alam syahadah. Di alam syahadah. Tukang sihir ini ilmunya berada di dalam wilayah nafs. Ilmunya berada di dalam wilayah jiwa. Kategori dia alam mulki. Beza antara orang yang ilmu rendah macam Fir'aun ini, dia rasa dia pandai dan cukup. Walaupun dia tahu tukang sihir lebih pandai daripada dia. Tapi dia tidak mengendahkan perkara itu. Dia tidak memerlukan kepada kepandaian yang dimiliki oleh tukang sihir. Kerana kepandaian tukang sihir itu dia boleh bayar. Kepandaian tukang sihir itu dia boleh beli. Dengan kekuasaan yang ada padanya, dia boleh pergunakan kepandaian tukang sihir. Dia tidak berhajat pun kepada kepandaian tukang sihir itu. Tak perlu belajar. Tapi tukang sihir yang mempunyai ilmu yang tinggi, merasakan sengsara berada dalam kejahilan. Orang yang ilmu tinggi ni, dia lebih nampak tempat yang dia tak tahu. Daripada orang yang tak ada ilmu, orang jahil, dia tak nampak. Kat mana dia tak tahu. Orang yang berilmu lebih tahu. Kat mana dia tak tahu. Maka orang yang berilmu ini menjadi suffer, menderita atas tempat, atas bidang yang dia kurang faham itu. Jadi, apa yang menghalang Fir'aun daripada nak belajar lagi? Yang menghalang Fir'aun daripada nak belajar lagi adalah dia rasa dia pandai. Dia kuat. Dia ada kuasa. Takabur itu menghalang Fir'aun daripada duk level pertama, ilmu level pertama. Menghalang dia daripada rasa nak naik kepada ilmu level kedua. Berbeza dengan tukang sihir. Tukang sihir yang telah memperoleh ilmu dengan penat lelah. Dia tahu tepat. Dia tahu dalam pelajaran yang dia miliki ada beberapa persoalan yang berlegar-legar dalam fikiran dia, yang dia tak berjumpa cari jawapan. Yang inilah yang menyebabkan dia suffer. Maka dia nak belajar lebih lagi, supaya pelajaran yang lebih lagi itu dapat memberikan jawapan terhadap kekeliruan dan persoalan yang berlegar-legar dalam dirinya. Tukang-tukang sihir ni, dia menghasilkan ilmu dengan cara macam mana? Fir'aun belajar ilmu nak mengumpulkan harta, nak membilang harta, belajar matematik. 1, 2, 3, belajar capur, belajar tolak, belajar kali, belajar bahagi. Untuk membilang, mengira harta, kuasa dan pangkat. Bila mengatuk, boleh tidur. Bila lapar, boleh makan. Ilmu tukang sihir lain. Ilmu tukang sihir ni, bi'izzati Fir'aun, hingguk belah kanan. Bi'izzati Fir'aun, hingguk belah kiri. Demi kebesaran Fir'aun, hingguk belah kanan. Demi kebesaran Fir'aun, hingguk belah kiri. Maka bila lapar, kena tahan dulu lapar.
Bila mengatuk, tahan dulu mengatuk. Bila lengah, tahan dulu lengah. Dan ini dinamakan dengan nama riadah. Dan riadah itu terbahagi kepada dua. Pertama, riadah yang dinamakan riadah adab. Yang kedua, dinamakan riadah talak. Ini dalam tasawuf. Ulama kata Fir'aun ketika dia belum beriman, dia berada dalam riadah adab. Dan riadah adab ni tak siapa. Setelah dia beriman, dia berada di dalam riadah talab. Riadah talab lah yang siapa. Dan kita nak belajar riadah talab tu macam mana. Tukang saya ini bila dia demi kebesaran Fir'aun, demi kebesaran Fir'aun, demi kebesaran Fir'aun. Dalam keadaan lawang lapar, lawang dahaga, lawang mengatuk. Lawang sejauh mana boleh lawang? Ni lapar perut sekarang ni. Tak boleh makan, lawang dulu. Lawang lagi lapar, lawang lagi lapar. Sejauh mana boleh lawan lapar? Pergilah sejauh-jauhnya. Riadah. Ngatuk pula malang. Angguk kanan, angguk kiri. Hingguk kanan, hingguk kiri. Hingguk kanan, hingguk kiri. Tak boleh tidur lagi. Bila mengatuk mata tak boleh tidur, lengah belakang, lengah sendi. Bila lengah belakang, lengah sendi, hingguk lagi. Tak boleh tidur lagi. Kena lawang mengatuk, kena lawang lengah. Sejauh mana boleh lawang lengah tu? Berada dalam kesengsaraan, lawan nafsu. Lawan, gak mari idea. Mari ilham. Dalam istilah tasawuf kita panggil pembukaan. Tapi bukanlah maknanya pembukaan macam mari pembukaan waktu kita berzikir. Dah. Mari pembukaan, tali lepah boleh jadi bergerak. Kayu dilempar boleh jadi bergerak. Bergerak dia bukan kerana pakai spring. Dah. Bergerak dia bukan kerana elastik. Dah. Kalau bergerak pakai spring, duduk dalam ilmu, dalam akal. Ilmu level pertama, macam Fir'aun. Ilmu tukang sihir ni, kerana dia buat riadah tadi, maka nafs itu mendaki. Kita dalam kehidupan sehari-harian kita ni tuan-tuan, macam sekarang ni, kehidupan sehari-harian yang biasa, yang memimpin kita adalah akal kita. Akal memimpin diri. Jarang jiwa memimpin diri, jarang. Bila jiwa memimpin diri? Jiwa memimpin diri kita bila kita rugi menega. Telikuk bisnes kita. 7 kali telikuk. Macam nak mati. Maka akal kata macam ni, jiwa kata macam ni. Barulah kita nampak perlawanan antara akal dengan jiwa. Baru kita kenal hak mana jiwa, hak mana akal. Ataupun isteri kita pergi ikut anak muda lain yang kaya-raya. Yang ada harta banyak. Kita pun, masalah rumah tangga kita hancur dah. Berlawan konflik antara akal dengan jiwa. Masa tu baru kita boleh kenal hak mana akal kita, hak mana jiwa kita. Dalam keadaan biasa kita boleh kenal tak? Payah nak kenal hak mana akal, hak mana jiwa. Tetapi dalam keadaan yang biasa, diri manusia dipimpin oleh akal. Berarti manusia tadi, hak bisnes tadi, telikuk tadi tu, isteri dia pergi ikut orang kaya tu, kalau dia ikut jiwa, ikut perasaan dia, orang akan kata, awak gila. Dia mesti ikut akal. Tapi kalau dia ikut keputusan akal, dia akan sengsara kerana dia lawan. Dia mesti melawan perasaan dia. Dalam keadaan biasa, manusia dipimpin oleh akal. Tetapi nak mencapai ilmu yang lebih tinggi, manusia mesti melawan nafsu supaya jiwanya mendaki ke level yang lebih tinggi. Bila jiwanya itu mendaki ke level yang lebih tinggi, jiwa itu kembali kepada asal kejernihan dia, maka dia nampak beberapa ilmu yang dia tak nampak ketika dia duduk tempat rendah tadi. Ilmu itu ditutupi oleh akal. Sekarang dia lawan nafsu. Lawan nafsu. Jiwa lawan nafsu. Lawan mengantuk. Lawan makan.
Lawang lapar, lawang dahaga, lawang lengah. Dalam lawang tu, mari ilham. Mari idea. Ini namanya ilmu. Maknanya sekarang tukang sihir telah berada pada level nafs yang tinggi. Dia dapat melihat beberapa perkara-perkara pelik. Maka dia faham. Maka dia dapat ilmu itu. Ilmu ni namanya ilmu yang halus. Yang memiliki kekuatan yang halus. Ilmu level kedua. Ilmu Fir'aun ilmu yang kasar. Yang menghasilkan kekuatan yang kasar. Menghasilkan kekayaan. Menghasilkan pembangunan. Menghasilkan kemajuan. Menghasilkan kesenangan. Hak ni hak kasar. Tukang sihir ni hak halus. Kekuatan yang halus. Memukul. Dengan cara yang halus. Hak ni ada pada semua bangsa, semua negara, semua ajaran-ajaran. Dalam Yahudi pun ada, dalam Nasrani pun ada, dalam Hindu pun ada, dalam Buddha pun ada. Maka tiap-tiap bangsa di mana-mana negara ada ilmu sihir masing-masing. Dan mana-mana negara, mana-mana bangsa, mana-mana ajaran ada cara merawat sihir masing-masing. Dalam Hindu ada rawat sihir. Dalam Buddha ada rawat sihir. Walaupun tidak menggunakan ayat Quran. Kadang-kadang cara mereka rawat sihir. Bakar ketah untuk nak rawat sakit orang. Jadi sembuh. Macam mana boleh berlaku benda ni? Kerana nafs itu melihat ketika dia berada di level yang tinggi. Dah siapa ada orang macam ni ke jalan Tuhan? Dah siapa? Walaupun dia boleh berobat sihir. Walaupun jin tunduk kepada dia. Tetapi dia tidak sampai ke jalan Tuhan semata-mata kerana dia lawan nafsu dia semata-mata. Ulama ubah nama dengan nama Riyadhah Adab. Riyadhah Adab tidak sampai lagi kepada Tuhan. Yang kedua Riyadhah Talab. Riyadhah Talab ni maknanya kita lawan nafsu, lawan nafsu, lawan nafsu sehingga nafs berada di level yang atas tadi. Maka kita pandukan dia tunduk kepada Allah. Maka dia pun berjalan atas jalan tauhid, dia tukar dereba. Tukar dereba, duduk atas jalan tauhid, maka beradalah dia pada level yang ketiga. Level ni, ulama gambarkan Nabi Musa, ilmu dia berada pada level yang ketiga. Ilmu apa? Fir'aun ilmu dalam akal. Tukang sihir ilmu dalam jiwa. Nabi Musa ilmu dalam hati. Ilmu alatnya adalah ruh yang berjalan. Yang belayar. Dan alam itu dinamakan alam ghaib. Oh, nama alam ghaib ni luah. Bila nama alam ghaib ni luah, ulama kategorikan kepada beberapa pembahagian. Kita bincang tentang peringkat pertama level ketiga. Peringkat pertama level ketiga, peringkat pertama alam ghaib, nama dia alam malakut. Jadi tukang sihir ni, atas dia bersusah payah nak dapatkan ilmu dia, kerana mesti melalui proses lawan nafsu dulu. Mesti melalui proses lawang lapar, lawang dahaga, lawang mengatuk, lawang lengah. Fir'aun tak lalui ilmu tu. Fir'aun belajar ilmu capur, tolak. Bila lapar, boleh makan. Bila mengatuk, boleh tidur, boleh juga ilmu. Tapi ilmu hak tukang sihir ni, bila lapar, makan, mengatuk, tidur, tak ada pelawan yang lawang jiwa, tak dapat ilmu tu. Maka dengan lawan tu baru dapat ilmu. Tukang sihir merasai suatu kelazatan yang ada dalam penderitaan. Menderita macam mana? Ni, ingguk kanan, ingguk kiri, lengah ni. Lazat kat mana? Ingguk kanan, ingguk kiri, ingguk kanan. Pak, mari ilmu, mari jawapan kepada permasalahan. Maka dalam diri tukang sihir, nak dapat ilmu, mesti bersusah payah. Lagi susah, lagi lazat ilmu yang diperolehi.
Rasa ni tak ada dalam Fir'aun tadi. Fir'aun tidak ada. Jadi bila mana ada ilmu, ada persoalan. Orang buat dalam ilmu tu ada persoalan. Persoalan tu mesti ada jawapan. Tapi kadang-kadang jawapan tu belum dijumpai. Bila belum dijumpai, maknanya kita kena cari orang lain. Kena berguru dengan orang lain. Supaya guru itu dapat memberikan panduan jawapannya kepada kita. Sekarang mereka tukang saya ini dengan jawatan yang paling besar sekali bermakna duduk pada kedudukan orang paling tinggi sekali dah. Bak ilmu. Dah orang paling tinggi dalam diri dia ada tak berasa tempat jahil? Ada. Dah orang yang paling tinggi, sewaktu dia berasa tempat jahilnya itu, dia nak tanya siapa? Nak cari jawapan? Tak jumpa jawapan. Awak macam mana? Inilah yang dirasai oleh tukang sihir Fir'aun. Dalam bahasa mudah kita kata, jiwa itu tersesak di climax level kedua. Level jiwa duk tinggi sekali dah. Tapi dalam tinggi itu tersesak. Cari jawapan pada kekeliruan tak jumpa. Cari jawapan kepada kekeliruan tak jumpa. Orang yang cerdik tetap akan cari juga jawapan. Nak cari mana, nak dapat di mana jawapan itu. Cari-cari tak jumpa. Ini kan masalah yang dihadapi oleh tukang sihir. Masalah ini yang bawa dia kepada iman. Macam mana masalah ini bawa mereka kepada iman? Maknanya bagaimana mereka boleh berubah daripada riadah adab kepada riadah talab. Kita kata kita mesti mencapai riadah talab. Kerana kalau kita duduk atas riadah adab saja, dah apa? Tak memadai. Kena naik pada riadah talab. Macam mana tukang sihir ni boleh bertukar daripada tidak beriman kepada beriman, maka bertukarlah dia daripada riadah adab kepada riadah talab. Jawabnya ketika mereka mendengar Nabi Musa menghuraikan tauhid kepada Fir'aun, Nabi Musa menghuraikan tentang Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ni mana apa? Rabbul Alamin ni orang Arab pun tak faham. Kerana dia istilah tauhid. Memanglah Rabbul Alamin ni kita terjemah dengan makna Tuhan sekalian alam. Tuhan semesta alam. Terjemahan itu sebenarnya adalah satu pinjaman untuk membantu akal memahami tentang kebesaran Allah. Bagi orang Arab, kalau kita nak kata Tuhan yang memiliki sekalian alam, alam ni jamak dia awalim. Maka kena guna perkataan Rabbul Awalim. Satu situ. Yang kedua adalah Rabbul Alamin ni ujung dia ada ya, nun. Ya, nun ni dalam bahasa Arab dia panggil jamak muzakkar salim. Banyak lelaki berakal. Alam bukan berakal. Mengikut kaedah bahasa Arab lagi pula, kalau tidak berakal, dia duduk pada kedudukan, dia duduk di tempat duduk muannas. Alam tidak berakal, duduk tempat duduk jamak muzakkar salim. Jamak duduk tempat duduk orang lelaki. Macam mana ni menyalahi kaedah? Tahu? 3 situ. Yang keempatnya bagi orang Arab, berilmu, tahu, faham. Tuan yang memiliki, orang yang memilikinya kita panggil dia alim. Alim. Orang tahu, alim makna apa? Orang ada ilmu. Ilmu yang dia tahu tu disebut dalam bahasa Arab dengan nama ma'lum. Ma'lum makna ilmu yang diketahui di sisi orang yang berilmu. Dan alim ni mari mana? Ni istilah Al-Quran. Alim ni lepas kemudian zaman kemudian ulama falsafah buat tarikh. Alam ni mari mana? Ulama falsafah kemudian hari setelah ilmu jadi bercabang-cabang, ulama buat tarikh. Alam ni makna dia ialah kalau ilmu tu kita susung sebutir.
Lepas tu kita ikat macam tasbih ni. Seorang ilmu. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Kita pun ikat. Jadi seikat lah. Seikat ilmu. Seikat, dua ikat, kita susun. Jadi setokor. Setokor, dua tokor, tiga tokor. Akhirnya setambung. Setambung ni, bila kita duduk jauh, kita tengok pada ilmu yang setambung tadi, maka itu dinamakan alam. Kehidupan yang diketahui, yang dipahami, yang mari daripada ilmu. Jadi makna bila Nabi Musa memperkenalkan Rabbul Alamin kepada Fir'aun. Nabi Musa tak perkenalkan Allah lagi pada Fir'aun. Perkenalkan Rabbul Alamin dulu. Makna kalau Fir'aun terima Rabbul Alamin, Fir'aun akan kenal Allah. Nabi Musa perkenalkan kok jalan rububiyah dulu. Tidak kok jalan uluhiyah lagi. Tetapi Fir'aun telah menolak jalan rububiyah itu. Maka Fir'aun tidak mengenali Allah. Tapi tukang sihir mendengar dalam mencuri-curi dengar perbahasan perdebatan antara tukang sihir antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Mendengar Rabbul Alamin, mereka faham Rabbul Alamin. Ini menjadi kunci untuk mereka beriman. Rabbul Alamin itu makna apa? Rabbul Alamin itu makna ilmu ni banyak. Dan ilmu yang banyak ini diisi pada kehidupan yang berbagai-bagai. Tuhan Nabi Musa memiliki itu semua. Itu makna Rabbul Alamin. Jadi ilmu level Fir'aun sebenarnya Tuhan yang memiliki. Ilmu level aku ni, level tukang sihir, Tuhan Nabi Musa memiliki. Nabi Musa mendakwa, betul ke tak betul, tak tahu lah. Dan dia sendiri, ilmu dia sendiri, Tuhan dia juga memiliki. Betul ke tak betul dakwah Nabi Musa ni? Kita berlawang. Bila berlawang, maka tukang sihir pun melontarkan kayu dan tali jadi ular. Ular tukang sihir bukan seekor, bukan dua ekor. Ulama tafsir kata ribuan ular penuh padang. Nak lawan Nabi Musa seorang. Makna ular ribuan ekor ular penuh padang ni makna dia. Kalau Nabi Musa ni hebat. Mayu ular dia karate. Mayu ular ni pula dia kungfu. Mayu ular ni pula dia taekwondo. Semua ular mati, tinggal seekor je. Hak seekor lagi ningpong. Kalau sembuh Nabi Musa, mati juga Nabi Musa. Maka apatah lagi kalau ribu-ribu tu bersatu sembuh Nabi Musa. Apa akan jadi? Acolebo Nabi Musa. Maknanya begitu. Tapi apabila Nabi Musa AS melontarkan tungkaknya, tungkak Nabi Musa memakan ke semua ular-ular tukang sihir yang besar-besar. Ribu-ribu ular tadi dimakan oleh ular Nabi Musa AS. Makna apa tu? Makna dia setelah ular Nabi Musa makan ular-ular tukang sihir, sagi ular Nabi Musa akan makan tukang sihir lah pula. Ni tempat pandai Fir'aun. Fir'aun berlawang dengan Nabi Musa, dia kalah, dia tidak duduk pada posisi dia akan mati. Tetapi Fir'aun suruh tukang sihir berlawang dengan Nabi Musa. Dia janjikan pangkat pada tukang sihir ni. Kalau menang. Kalau kalah, Fir'aun tak ada cerita apa pun pada tukang sihir. Tapi kalau tukang sihir ni akan berada pada posisi akan mati. Sekarang dalam keadaan nak mati dah. Tak beriman, boleh jadi. Ular Nabi Musa akan makan tukang sihir. Boleh jadi. Sekiranya Nabi Musa memerintahkan ular Nabi Musa supaya berbuat begitu. Sekarang cerita kematian dah pula. Tukang sihir merasai akan mati. Boleh jadi akan mati. Pada waktu yang dia telah melihat ilmu Nabi Musa itu lebih tinggi
Kerana ilmu itu dimiliki oleh Tuhan Nabi Musa. Ya sungguh, Tuhan Nabi Musa memiliki ilmu yang tinggi, dan ilmu itu lain daripada alam kita, lain daripada ilmu kita ni. Maka mereka pun beriman kepada Nabi Musa. Tiba ayat, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka tukang sihir itu berkata, kami beriman kepada Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki alam. Dalam alam tu ada ilmu. Dalam ilmu tu termasuk ilmu aku yang aku rasa tinggi, tapi ditewaskan oleh Nabi Musa yang ilmunya lebih tinggi. Tuhan memegang segala benda tu, Tuhan Nabi Musa. Maka mereka pun beriman. Dalam erti kata apa? Bila beriman, maknanya Pula Nabi Musa tak makan mereka, tetapi Firaun akan membunuh mereka. Maknanya pada masa ini, tadi banggalah kalau menang dapat pangkat kerana ilmu. Sekarang dia dengan ilmu berada pada kedudukan antara mati dan mati. Duk kok ni pun mati, duk kok ni pun mati. Macam mana dah sekarang? Sedangkan dia ada ilmu. Ilmu orang yang tidak ada kuasa. Bila Firaun boleh membunuh tukang sihir. Yang kita nak tengok kat sini ialah apa yang tukang sihir boleh fahami. Hasil daripada bekalan ilmu dia yang telah sedia ada, dia nak memahami keadaan yang dihadapi sekarang. Dia boleh faham tak? Dengan ilmu dia ada tu, dia boleh faham keadaan sekarang. Firaun tak nak faham perkara ni. Kerana Firaun tidak memiliki ilmu yang tinggi itu. Benda yang ilmu yang menjadi asas untuk dia memahami sekarang, memahami keadaan sekarang. Jawabnya masa lapar tu, masa tengah lapar lawan nafsu, masa tengah lengoh lawan nafsu, masa tengah mengatuk lawan nafsu, masa tengah sakit lawan nafsu, itu sakit tak? Tak. Ketika sakit lawan nafsu itu adalah sedap. Nak belajar ni. Ketika sakit lawan nafsu, sakit lawan lengoh, sakit lawan lapar adalah sedap. Sebab pada itu dapat kemanisan ilmu. Sedap duduk dalam sakit. Nak belajar ni. Firaun tak pandai ilmu ni. Dengan ajaran yang Nabi Musa bawa ni, dia berada dalam satu keadaan nak suruh roh yang merasai kesakitan itu merasai kenikmatan. Seorang yang mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa merasai kematian. Jiwa yang merasai kematian itu mati tak? Kalau dia mati, dia nak rasa macam mana? Maknanya dia tak mati. Maknanya roh tu tidak mati. Dah, ketika berlaku kematian, dia merasai kematian. Siapa yang mati kalau dia tidak mati? Jawabnya yang mati itu adalah jasad. Yang mati itu adalah akal. Yang mati itu adalah nafsu. Ada yang tak mati. Okay. Roh, maka apa makna mati? Mati makna apa? Dalam bahasa Arab mati makna apa? Dalam bahasa Arab mati ni makna dia keluar daripada tempat duduk sekarang untuk pergi ke tempat duduk yang baru. Itu makna mati. Maka kematian itu ialah roh yang nak keluar daripada jasad ni. Dia merasai sungguh-sungguh nak keluar sakit, jasad ni akan terkulai. Habis cerita. Perjalanan roh itu daripada dalam jasad nak keluar, dia menyaksikan jasad ni terkulai, dia pun keluar. Itu makna mati dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu mati makna dia tengok jasad ni. Tak kena. Jadi atas pelajaran dalam sakit ada sedap. Pelajaran apa? Pelajaran rasa. Rasa ni kuat ke? Rasa kuat lah. Macam kita tidur. Orang yang tidur, yang balik dia mimpi keluar air mani.
Boleh rasa tak? Boleh rasa. Boleh rasa macam mana? Kan masa tu sedang tidur. Masa sedang tidur, akal tak ada. Masa sedang tidur, akal off. Dalam akal off tu, boleh rasa. Rasa ni lebih kuat daripada fikir. Bila boleh rasa begitu, maka dalam sakit, dalam sengsara itu ada lazat. Nak belajar rasa hak ni. Bukan saya faham tu hak ni. Hak ni Firaun tak faham. Atau dia faham benda ni, dia merasai bahawa nak naik daripada dia ilmu level kedua, nak naik kepada level ilmu ketiga, tak siapa. Ini boleh bawa kepada memahami perkara itu. Syaratnya macam mana? Syaratnya ada satu alat. Alat yang tu akan bawa daripada level kedua naik level ketiga tu. Alat dia adalah asma' Rabbul Alamin. Ni kelebihan zikir. Bila kita berzikir, kita akan sebut asma'. Kita akan sebut ya Hayyun ya Qayyum, umpamanya lah. Ya Dzal Arsyil Majid, umpamanya lah. Ya Rahman ya Rahim, umpamanya. Kita sebut ya Dzal Azamati wal Jabarut, ya Rabbal Malak. Sebut nama-nama Allah. Sebut nama tu akan menjadikan nafs level yang kedua boleh naik ke level yang ketiga. Bukan dia naik sendiri dah. Dia naik kerana hot level ketiga tu mari tarik tangan. Bahasa ni bahasa simbolik lah, bahasa simbolik. Hot level ketiga mari tarik tangan, akak. Maka hot level kedua sampai ke level yang ketiga. Dengan tarikan daripada hot level ketiga. Hot level ketiga ni nama dia hati. Hati menarik nafs. Pada waktu tidak ada asma' tadi. Pada waktu tidak ada asma', nafs nak naik. Dia tak larat, tak mampu nak naik. Tersesat dia, turun balik. Dengan ada asma' tadi, nak naik. Maka dengan ditarik oleh hati, ditarik oleh penghuni level ketiga, maka nafs yang sedang menghuni di level kedua dapat sampai ke level yang ketiga. Maka kekeliruan yang dia lalui itu berjumpa dengan jawapan. Siapa yang tarik? Asma'. Jadi sekarang dah berada di level yang ketiga, dah berada di Riyadhah Talab. Jadi kita belajar benda ni, ulama Allah Ta'ala huraikan benda ni kepada kita. Kisah tukang sihir berimang kepada Nabi Musa ini nak cerita tentang perjalanan zikir. Perjalanan zikir kita, yang bila kita berzikir, tawajuh terkhayal. Tawajuh terkhayal. Tawajuh terkhayal. Tawajuh terkhayal. Terkhayal ni maknanya dia naik, dia turun balik. Turun kepada level akal. Level ilmu tinggi, level kedua, turun kepada level pertama, ilmu akal. Ilmu akal. Tengok naik. Dan yang kita nak macam mana? Yang kita nak ialah tawajuh. Hak ni. Kita belajar riyadhah adab, riyadhah talak. Nak faham benda ni? Supaya hati yang menyaksikan keagungan asma', dia mari tarik nafs. Buat naik ke atas. Maka nafs dapat berada di level yang ketiga. Dia memperoleh keyakinan atas jawapan yang dia nampak, yang dia peroleh, yang dia faham. Hasil daripada perbincangan dia dengan hati. Dapat jawapan. Naik ke level yang atas. Maka hati memperoleh ketenangan. Tukang sihir ni hati dia tenang. Walaupun Fir'aun jatuhkan hukuman bunuh ke atas dia, mati. Sebab apa dia tenang? Sebabnya dia tenang kerana dia melihat, merasai ni.
Hak keluar daripada jasad. Masa nak keluar ni takut. Bila keluar itu, pelajaran dalam sakit ada lazat. Lazat ni lazat yang lebih tinggi daripada lazat yang dia rasai masa dia riadah, tawang lapar dan dahaga ketika berada di level yang kedua. Maka jadi beriman. Jadi tujuan kita belajar perkara ni supaya zikir kita itu bergantung pada asma'. Bukan bergantung pada asma', bergantung kita tak. Menghayati itu adalah mensejahtera menyampaikan perjalanan berbanding dengan kita putus fokus kita kepada makna asma' kita berzikir itu jatuh balik. Putus fokus, jatuh balik. Fokus tu. Asma'. Jadi rahsia tu kalau saya beriman kepada Nabi Musa ni, rahsia dia apa dia? Rahsia dia lah, kuncinya ialah, passwordnya ialah Rabbul Alamin. Faham makna Rabbul Alamin itu apa? Dia pun beriman kepada Rabbul Alamin. Faham dengan hati. Kita hari ni kita berzikir. Boleh pada tukar saya ni. Sebab tukar saya ni, tukar saya Fir'aun. Bi'izzati Fir'aun. Dengan kebesaran Fir'aun. Bila sebut gitu, maknanya dia nak ambil ular dia, suruh Fir'aun nak jatuh komang pada dia. Komang bunuh, mati. Dia nak suruh ular dia pergi patut Fir'aun. Tak boleh ya? Kunci kekuatan dia duduk pada Fir'aun. Kita ada zikir dah, Alhamdulillah. Tapi adakah zikir yang mulut kita sebut ni sampai kepada hati? Ini kita nak tanya. Yang memerlukan kepada kita berlatih fokus pada mana supaya tidak jatuh. Tapi dapat lompat naik kepada level yang lebih tinggi tadi. Ni zikir akan bawa kepada keyakinan. Kita berzikir, kita dapat ada keyakinan. Sini soalan. Yang kita nak tanya, yang boleh kita dapati jawapannya melalui kisah tukang-tukang sihir ini beriman kepada Nabi Musa AS. Maka mudah-mudahan dengan cerita tukang-tukang sihir ini, kita dapat baiki lagi zikir kita, membaiki lagi tawajuh kita. Mudah-mudahan dengan itu dapat mengangkat keyakinan kita kepada keyakinan yang lebih tinggi dan menjadikan kita mencapai hakul yakin. Mudah-mudahannya. Marilah kita lihat kisah ini, kisah tauhid. Kisah ini mempunyai makna yang sangat besar dalam perjalanan zikir kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم انصر المجاهدين المرابطين بفلسطين اللهم أهلك اليهود اللدود ومن عاونهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.